Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tajuk ulasan dokumentari yang bertajuk Sejarah dan Kegemilangan Zaman Keemasan Tamadun Islam Abbasiyah. Menurut pendahuluan, ulasan dokumentari ini berkisahkan sejarah dan kegemilangan zaman keemasan tamadun Islam Empayar Abbasiyah. Dan Empayar Abbasiyah ini bermula pada tahun 750 Masihi sehinggalah tahun 1258 Masihi. Okey. Kemudian tokoh-tokoh agama Islam antaranya ialah Al-Razi. Tokoh Al-Razi, nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Beliau lahir di Re, Tehran pada tahun 854 Masihi. Selepas itu tarikh beliau wafat ialah 925 Masihi di Re, Tehran. Antara kepribadian beliau ialah beliau adalah seorang yang pemurah. Kerana beliau sanggup merawat golongan miskin tanpa bayaran. Al-Razi juga tekun dalam menghasilkan lebih 200 buah buku dalam pelbagai bidang, antaranya seperti perubatan, kimia dan filosofi. Beliau juga prihatin dengan menghasilkan kitab perubatan untuk kegunaan umum orang ramai sendiri di rumah. Seterusnya untuk tokoh kedua iaitu Ibn Sina. Nama sebenar beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina atau lebih dikenali sebagai Avicenna di Barat. Beliau lahir pada 980 Masihi di Afsana, Bukhara, Turkistan. Kemudian beliau berhijrah ke Khwarizmi, Jarjan, Rai dan akhirnya ke Hamazan. Dan beliau wafat pada 1037 Masihi di Hamazan. Kepribadian beliau adalah yang pertama, beliau tekun mempelajari ilmu pengetahuan. Sebagai bukti, beliau membaca buku metafizik karangan Aristoteles sebanyak 40 kali. Yang kedua ialah beliau seorang yang taat beragama. Contohnya, beliau sering berdoa dan pergi ke masjid. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang pintar. Beliau menguasai pelbagai ilmu nakilah ketika berusia 18 tahun. Dan yang terakhir ialah beliau merupakan seorang yang berinovatif. Sebagai bukti, beliau melakukan penyelidikan dan menghasilkan banyak karya dalam pelbagai bidang, terutama perubatan. Saya akan mengulas tentang perkembangan ilmu dan teknologi pada zaman Abbasiyah. Zaman yang menjadi punca kegemilangan zaman Abbasiyah adalah perkembangan institusi ilmunya yang sangat pesat. Seperti yang kita tahu, iaitu Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid di kota Baghdad. Perpustakaan Baitul Hikmah fungsi utamanya merupakan sebuah perpustakaan, namun dengan kemajuan pemerintahan Abbasiyah, ia turut menjadi pusat pertemuan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmuwan daripada barat, timur seperti tamadun India, tamadun Parsi dan tamadun Cina. Kemudian perkumpulan ilmu ini yang mendorong cendekiawan Islam untuk menyelidi dan menerokai pelbagai bidang seperti falsafah, astronomi, kedoktoran dan juga fizik. Dan melalui penemuan bidang-bidang ini turut mendorong aktiviti mengkaji, perbincangan dan menterjemah tulisan-tulisan falsafah tamadun lain ke dalam bahasa Arab untuk memudahkan dalam pembangunan tamadun Islam. Antara yang mendapat minat ahli sejarawan sekarang ialah kaedah ilmuwan Islam yang menerima ilmu dan adil luar untuk digunakan dalam tata cara
bidang mereka seperti Al-Razi dan Ibn Sina yang menyelidik kajian sumber luar seperti Elias Galenus ataupun Galen untuk memajukan bidang perubatan. Dan yang dapat kita lihat, Ibn Sina telah menulis buku ataupun kitab kanun fiktif yang ataupun Canon of Medicine yang menjadi sumber rujukan bidang perubatan selama berabad, serta Ibn Sina turut menulis berbagai alatan perubatan yang dapat membantu pencapaian bidang perubatan serta penjelasan anatomi badan dan kaedah pembedahan dan teknologi. Seterusnya adalah sumbangan Islam pada zaman kemodenan. Yang pertama ialah buku-buku rujukan diterjemahkan kepada pelbagai bahasa untuk kegunaan pelbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, pengenalan sistem hospital yang pertama di Baghdad semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sehingga 809 Masehi. Nama hospital tersebut ialah Bimaristan. Seterusnya, hospital tersebut mempunyai kewajipan untuk menjaga pesakit sampai sembuh tanpa mengira bangsa, agama, umur dan jantina, sama seperti hospital yang wujud pada zaman moden. Seterusnya, sifat minda terbuka ahli-ahli pakar kedoktoran seperti Ibn Sina dan Al-Razi telah mengembangkan ilmu perubatan dan teknik perubatan seperti pembedahan. Itu dari saya. Dan seterusnya. Mungkin saya teruskan dengan penutup untuk video dokumentari kumpulan kami. Sebagai penutup, perkembangan ilmu dalam tamadun Islam telah memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan tamadun era baru dengan sistem-sistem yang masih diguna pakai sehingga sekarang, seperti perpustakaan dan hospital. Kemudian, penerimaan Islam pada abad pertengahan terhadap idea-idea dan warisan baru telah membawa kepada kemajuan yang besar dalam pelbagai bidang, lebih-lebih lagi dalam bidang perubatan yang membuktikan Islam bukanlah agama yang jumud. Dan yang terakhir, sebagai penutup, kebanyakan buku-buku rujukan perubatan ditulis dalam bahasa Arab yang membuktikan bahawa kemajuan Islam yang membuktikan bahawa kemajuan ilmu perubatan dipelopori oleh tamadun Islam sendiri.